warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang berbahagia sahibu fadilah Tuan Imam, yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa Surau Desa Cepaka, yang dirahmati Allah, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Lebih dahulu saya ucap terima kasih kepada tuan moderator majlis dan seterusnya tuan-tuan perempuan yang sudah hadir ke rumah Allah pada malam ini. Mudah-mudahan di samping kita dapat melaksanakan solat berjamaah, kita dapat duduk seketika dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan bekalan ilmu dan amal ibadat inilah yang menyebabkan kita akan dapat tempat di sisi Allah, boleh pahala dan redha-Nya di dunia hinggalah ke akhirat. Tahniah untuk kita bersama meskipun Ramadan telah pun berlalu, tetapi kaum muslimin dan muslimat serta saya, kita masih lagi istiqamah untuk meneruskan tanggungjawab kita selaku muslim dan muslimah, sehinggalah kita akan berjumpa Ramadan akan datang, ataupun mungkin kita tak bertemu Ramadan sekalipun, insyaAllah kita akan dinilai sebagai muslim dan muslimah yang benar-benar telah berjaya menunaikan kewajipan dalam dunia yang bersifat sementara ini ke arah meraih limpahan kurniaan Tuhan di negeri akhirat kelak. Kita sampai ayat yang ke-6 daripada surah Al-Kahf. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharikum illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maksudnya, maka jangan-jangan pula engkau wahai Nabi Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Pada kuliah yang telah lalu, iaitu sebelum Ramadan Al-Mubarak, saya telah nyatakan ayat 6 ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Allah Ta'ala telah mendedahkan di awal surah Kahfi bahawasanya Allah Ta'ala tidak sama sekali redha kepada perbuatan syirik. Bukan nanti bab syirik sembah berhala, bukan nanti percaya ada Tuhan lain daripada Tuhan yang Maha Esa. Termasuklah syirik itu biarpun mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi menyatakan Allah ada sekutu, ada ahli keluarga, ada pendamping, adanya jentera dalam pentadbiran Tuhan, adanya relationship bagi pihak Tuhan. Ini syirik. Maksud syirik adalah bukan sekadar percaya banyak Tuhan ataupun menyama Tuhan dengan benda lain. Syirik juga berlaku ialah apabila menyatakan Allah kongsi persaudaraan, kongsi sesuatu dengan makhluk, itu juga syirik. Di sini apa yang ingin kita faham ialah iman boleh terbatal
Bukan nanti katakan Islam miliki Tuhan, agama lain pun ada Tuhan yang wajib diimani. Itu memanglah syirik yang jelas. Satu kes lagi dia kata, aku percaya Allah tu Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Tetapi apa masalahnya untuk kita katakan Allah ni ada isteri ataupun ada anak untuk disayangi. Anak tu manusia tapi Tuhan tetap Tuhan. Ungkapan itu syirik, terbatal iman bagi siapa yang ungkapkan sedemikian. Atas kes inilah yang menyebabkan agama Yahudi, agama Kristian ditolak di sisi Allah, tertolak terus, dilaknat sepanjang zaman. Ayat yang ke-6 ini hadirin sekalian, bila kita tengok sekembali di rumah insya-Allah, kita buka surah Kahfi, dia mulakan dengan fala'allaka. Ada huruf fa. Fa ni maka. Begini contohnya. Saya duduk di meja ini, maka serta-merta saya pun pegang botol air. Maknanya bukan perbuatan yang lambat. Saya duduk, maka saya terus pegang botol air ni. Maka dan terus tu menunjukkan serentak. Ayat 6 ni apa yang kita nak faham? Ialah selepas mana Nabi berdepan dengan golongan syirikkan Allah, kata macam-macam pada Allah. Nabi bertarung sekejap dengan penyembah berhala, sekejap dengan pensyirik, dengan apa yang saya katakan tadi. Dan ada yang masih dia beriman tapi tak boleh tinggal benda-benda buruk. Dengan segala cabaran ni, maka Nabi tertekan. Nabi rasa sensitif. Nabi rasa duka cita. Bukan maksud lepas tu Nabi balik tidur 3 hari baru rasa sedih. Tak. Bila ada orang tolak je, maka Nabi sedih sangat. Bukan nanti Nabi kita pun tuan-tuan, umpamanya anak. Kita jaga daripada bayi sampai dah membesar. Satu hari kita bagi nasihat, abang nak pergi main bola, pergilah. Tapi jangan balik lambat. Tiba-tiba dia sebut, biarlah saya nak pergi mana pun ayah. Ayah ni takkanlah tak faham, saya dah besar. Terkejut kita. Hari ni dia diam, aku. Hari tu dia sebut itu je. Dia tak maki hamu, dia tak sumpah seranah. Tapi dia menjawab. Dia respon nada yang sinis. Maka terlintas serta-merta kita sedih. Kita takkan cool. Kita takkan rasa seronok. Demikianlah Nabi SAW bila mana berlakunya penentangan terus baginda rasa duka cita. Maka dalam ayat yang ke-6 ini Allah Ta'ala menyatakan, bila mana Nabi berdepan dengan pelbagai cabaran, timbul perasaan dalam dada Nabi, sanubari Nabi, alangkah baiknya aku, yakni Nabi, telah dimatikan oleh Allah. Takut kalau berjuang tak percaya, malu pada Allah. Dan di samping itu juga, masa Nabi duduk di Mekah ni macam-macam orang buat. Bukan nanti Nabi berucap, bukan Nabi panggil masuk Islam, Nabi ibadat seorang-seorang pun orang letak najis di belakang. Di kawasan halaman rumah Nabi, sahabat Nabi ni penuh dengan duri. Ada yang telah dibelasah, ada yang dipukul hidup-hidup. Kadang tak kacau pun, aman untuk kepercayaan diri. Mereka anggap ini satu ancaman bagi kota Mekah. Nabi terbayang dalam 10 tahun, 15 tahun lagi apa nak berlaku. Lalu Nabi pun katakan dalam diri, kalau aku mati syahid, lebih baiklah daripada aku gagal. Ataupun ada orang terkorban kerana aku. Nabi tak sanggup. Maklumlah, Nabi baru peringkat awal dakwah. Sedangkan sedia tuan-tuan perempuan kita maklum bahawasanya Nabi SAW masuk dalam list ulul azmi. Ulul azmi ni ada 5 orang rasul. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan terakhirnya Nabi Muhammad SAW, Nabi penghulu, kiranya presiden bagi rasul yang mempunyai keketalan jiwa, kesabaran yang tinggi, rasul yang berjaya, Nabi paling berjaya. Tapi berlaku selepas tu, tapi peringkat awal adanya cabaran. Dalam dakwah begitu, hal lain pun begitu. Ingat tuan-tuan, awal kita nak bina hidup susah.
asal duduk rumah sewa, asal kerja tak tetap. Kadang ada orang Allah Ta'ala bagi izin pada dia seorang anak, nak dapat anak 8 tahun, awal tu mencabar. Pasang telinga orang cakap ni. Dan ada orang diuji langsung tak ada zuriat. Ada orang tak ada kerja. Ini pancaroba kehidupan. Kalau nak banding Nabi Muhammad sampai diancam bunuh, dicabut segala kemuliaan daripada Nabi, semata-mata Nabi nak ajak, marilah kita masuk syurga Allah, marilah kita tukar ajaran kepada agama paling benar. Kita halai bak cabaran hidup ni, bak nak makan, bak nak berkeluarga, bak nak bekerja. Maka dapatlah kita faham Nabi ni menghadapi kemuncak segala cabaran. Asal Nabi senang, akhirnya Allah Ta'ala uji Nabi jadi susah. Kerana Nabi dah tak bekerja, kerana siang malam ajak manusia kepada Islam. Nabi juga menghadapi kematian anak, kematian isteri, kematian pelindung, kerabat, ayah saudara Nabi, keluarga Nabi yang asalnya belai Nabi, bercakap dengan Nabi, makan minum dengan Nabi, berkeluarga dengan Nabi, akhirnya mengisytiharkan, kami musuh engkau yang paling dekat. Nampak tuan-tuan, Nabi begitu tertekan, akhirnya Nabi sebut dalam jiwa, alangkah aku baik mati ketika mana Nabi lalu di lereng-lereng bukit. Ingat tuan-tuan perempuan, kita pergi ke Mekah. Mekah ni disebut sebagai lembah, kerana dikeliling tu bukit. Kadang musim umrah kan, travel akan bawa kita pergi melawat Mina, lawat Padang Arafah, naik bukit, masuk terowong celah bukit. Kawasan-kawasan ni Nabi pernah berjalan. Kenapa dapat tahu Nabi pernah berjalan? Kerana Nabi bila mana dilantik menjadi Rasul, segala inci bumi Mekah, segala inci bumi Madinah, segala inci bumi dikeliling Nabi itu, Nabi pernah pergi untuk temui orang agar kenali agama Allah. Kalau yang di bawah pun Nabi pergi, yang atas bukit pun Nabi cari manusia. Bukan sekadar di kota Mekah dan Madinah. Bukankah dalam peristiwa sebelum Nabi berhijrah, Nabi juga pergi kawasan Bukit Taif yang sekarang ni seolah-olah macam Cameron Highland. Taif subur dengan pertanian. Nabi pergi, jangan-jangan ada orang sudi masuk Islam. Akhirnya Nabi terima apa di sana? Nabi terima balingan batu. Tak ada seorang pun masuk Islam di bumi Taif. Dengan cabaran-cabaran ini Nabi tertekan kerana Nabi juga manusia. Lalu turunlah ayat 6 ni meminta Nabi janganlah sampai berniat sedemikian. Kalau niat pun Tuhan takkan mustajab. Allah Ta'ala takkan tunaikan permintaan Nabi ni kerana perjuangan Nabi belum selesai. Biarpun begitu, di akhir episod nanti Nabi pasti akan berjaya. Kenapa Nabi timur perasaan ni hadirin sekalian? Sebab wahyu saya sebut pada kuliah telah lalu tak datang tiap-tiap malam. Kadang Allah Ta'ala uji lagi, sudahlah Nabi ni ujian dengan manusia. Allah Ta'ala suka uji Nabi. Lantik jadi Rasul, tak bagi surat. Jibril datang, kemudian menyepi. Lantik, tapi kerja pejabat tak ada. Macam mana? Jangan tak jadi ni. Nak tengok macam mana respon Nabi. Nabi terus tak mencari Tuhan, agar Nabi terus terdidik dengan kesabaran. Sebab itulah pahala Nabi yang paling banyak mengatasi Rasul dan Nabi yang lain-lain. Allah Ta'ala nyatakan, janganlah sampai kau membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, jika mereka enggan sekalipun beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Sekembali kita di rumah, kalau boleh tuan-tuan perempuan yang beriman, kita buka surah Kahfi, tengok ayat ni. Ini penting kita mengaji tafsir. Bila mengaji tafsir, kalau kita tengok ayat ni, Allah Ta'ala kata bihadal hadis. Seakan-akan hadis, tapi bukan hadis. Maksud hadis di sini Al-Quran. Maknanya apa? Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran ada pelbagai istilah. Antaranya An-Nur, Az-Zik, awal surah Baqarah, Dzalikal Kitab.
Kalau ayat sempurna, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-kitab nama juga bagi Al-Quran. Dalam konteks hal ayat ni, Allah Ta'ala ceritakan kepada umat manusia, kesan pada Nabi sering dapat wahyu, Nabi cerita, engkau wahai Nabi Muhammad tertekan disebabkan mereka tolak Al-Quran ni. Ada juga ahli tafsir menyebut Al-Hadis juga bermaksud wahyu dan juga penerangan Nabi terhadap wahyu, itulah hadis. Bukan setakat zaman Nabi orang tolak benda ni. Zaman sekarang pun orang tolak. Orang main-main Al-Quran, orang main-main dengan hadis. Main-main ini terbagi pada dua. Yang pertama, main-main tolak cara langsung. Tak beriman, hina Quran, istihad Quran ni tak betul, mendustakan Quran. Ini terang-terangan. Boleh berlaku pada yang Islam dan bukan Islam. Jangan tuan-tuan ingat yang bukan Islam, yang Islam pun ada perangai. Bila baca Quran tak yakin Quran. Bila tengok yang Quran dia kata payah benda ni. Nak kembali ekonomi Islam macam mana, bukan untung sangat. Dia baca Quran khatam tapi dia kata macam tu. Bila jumpa ayat-ayat hukum, walaupun nak melaksanakannya dari syarat-syarat, adalah peringkat-peringkatnya, jangan sampai mana-mana pihak termasuk saya terus kecam Al-Quran dengan menyatakan, ya betul lah ayat ni baik, memanglah undang-undang ni datang daripada Allah, tapi zaman sekarang kalaulah dilaksana tak adil, kalau laksana zalim. Itu juga masuk dalam kancah menghina. Apa juga tuan-tuan, jangan kita pandai memandai-mandai buat tusan terhadap Al-Quranul Karim. Lebih-lebih lagi lah, saya tengok dalam TikTok, saya pasti pihak berkuasa tanah air, kalau lah benda ni berlaku di Malaysia, polis Malaysia antara yang hebat. Cuba tengok contoh kes bunuh. Lazimnya setakat saya amati tak lebih pada seminggu boleh kesal. Misalnya kes bunuh, orang tu pergi report pada polis, kejadian berlaku di taman sekian-sekian. Esok tu polis pergi tangkap yang datang ke report. Sekilas pandang takkanlah yang buat report bersalah. Maknanya bijaksananya pihak polis, dia boleh cari, dia boleh buktikan yang buat report itulah penjenayah. InsyaAllah kalau kes pijak Quran ni berlaku di Malaysia, kena diwajib dikenakan tindakan yang setimpal. Kerana benda ni lebih berat daripada bunuh orang, lebih berat pada kes seksual. Kerana dia sedang pijak Quran yang amat mulia, pijak firman Tuhan yang mengajar segala kebaikan. Ataupun mungkin berlaku di Indonesia sebab rupa Melayu, polis di sana tak dapat cari, ataupun polis ni akhirnya saya sebut boleh cari tak jumpa juga. Allah Ta'ala tetap memerhatikan orang ini. Antara balasan segera ialah apabila seseorang itu menghina Allah dan Rasul, akan dikenakan azab ataupun balasan segera di dunia terlebih dahulu, apatah lagi di akhirat. Contohnya berlaku di Sweden, berlaku di Belanda. Ni negara yang junjung bab kebebasan mutlak. Boleh bercakap, boleh menulis apa saja, mereka memang rakyat. Tapi dalam Islam nak menulis ke, nak melakar ke, nak berkaya, boleh, tapi ada syarat. Kita boleh refer tuan pengurusi kita 2 tahun tumbah, kita pernah berkunjung ke negara barat, mereka memang pegang slogan hak asasi. Tapi apa ni sampai hina agama lain? Islam mengaku benar tapi sama sekali tak mengizinkan penganutnya dan juga tidak redha pada penganut yang lain mencela Islam ataupun mencela agama yang lain. Tak boleh sama sekali, walaupun kita pihak yang dibenar. Kezaliman pihak lain buat pada pihak lain pada Islam pun, Islam minta pada kita jangan setuju. Apa berlaku di Belanda? Ada seorang dilindungi oleh kerajaan mereka. Dia lukis Nabi ni pakai serban macam bom. Ada juga mereka lukis Nabi dalam keadaan memalukan. Dia dapat soka politik, perlindungan atas nama human right. Alhamdulillah,
Benarnya Islam ni singakan segelintir penganut Kristian pun tak suka dengan pendekatan itu. Mereka kata jangan langgar daripada batas, jangan melewati batas. Akhirnya dia takut, dia duduk dalam rumah tertentu, tak keluar mana, diberi makan, diberi biayai oleh kerajaan. Tengok-tengok mati dalam rumah. Dalam rekod, dia mati kerana terhidur gas racun, daripada dapur. Terhidur gas. Benda ni macam mana boleh berlaku? Wa makaru wa makarallah wa ma khairul makirin. Mereka merancang perbuatan buruk dan Allah juga sedang merancang. Maka Allah lah sebaik perancang ataupun pembalas. Dia nak pergi mana pun dia kata, aku ni ada pengiring yang lebih sebab nanti orang Islam pasti akan sekat aku. Mereka akan lawan dengan aku kerana aku berkaya untuk menegur mereka. Dia akhirnya ambil keputusan duduk dalam rumah. Sebenarnya orang Kristian pun tak suka pada pendekatannya. Tengok-tengok mati dalam rumah. Tak ada siapa pun yang sentuh. Inilah pencaturan Allah. Mati dalam keadaan hina, balasan daripada Allah. Bukan nanti hina bak Rasul, hina bak Al-Quran pun akan menyebabkan natijah segera dalam hidup ni. Saya sebut kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah, golongan yang menghina wahyu ini terbahagi pada dua. Satu yang melakukan secara langsung. Yang kedua ialah secara tak langsung. Yang ini saya, tuan-tuan perempuan yang budiman serta umat Islam hendaklah menjaga diri. Bahkan macam mana berlaku penghinaan secara langsung? Contohnya yang pertama, rajin baca Quran tapi tak dalami ilmu Quran. Maka samalah dia macam musyrikin Mekah. Mahir tahu tentang Quran tapi tak ikut Al-Quran, tak hayati Al-Quran. Yang kedua ialah berlakunya penghinaan secara langsung, iaitu bila Al-Quran ada di rumah, Al-Quran ada surah tapi tak pernah sentuh, hina Quran. Kerana tanda kita hargai sesuatu, kita akan ambil, kita akan sentuh. Anak dilahirkan, anak duduk dalam keluarga, tanda hargai apa? Tuan-tuan belai, tuan-tuan pegang. Makanan dihidangkan oleh isteri, makanan dihidangkan atas nama jamaah, tuan-tuan tak sentuh, duduk tengok aja. Itu cerita Piramli, hidur saja. Dah orang hidang, dah hidur sedap makan, tanda menghargai. Demikian Al-Quran, kita tak pernah sentuh, maknanya kita hina secara tak langsung hidangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk menyejukkan hati Nabi yang duka cita. Dalam keadaan Nabi tertekan, Quran ini didustakan, Al-Quran telah dihinakan. Untuk maklumat tuan-tuan perempuan, dalam kitab Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menyatakan ayat 7 dan 8 ini dipanggil ayat tasliyah, ayat penyejuk perasaan. Ada satu doa yang baik yang saya pasti hadirin hadirat dah hafaz. Allahumma ja'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nuru sudurina, ataupun sekerap pun jadilah. Saya ulang, Allahumma ja'al al-Quran rabi'a qulubina pun boleh, ataupun lagi ringkas, Allahumma ja'al rabi'a qulubina, ataupun ambil dalam bahasa Melayu, ya Allah jadilah Quran ini penghibur duka lara kami. Nabi Muhammad SAW hafaz Quran. Nabi juga adalah yang paling kerap baca Quran walaupun sibuk. Saya tahu ni amalan tuan-tuan, balik asal ni ada buka Quran tadi. Malam ni sebelum tidur buka Quran lagi. Dalam ceramah kita bab nuzul Quran, membaca Quran ini adalah habit orang-orang soleh. Sudahlah baca, dalam ni pula tafsir sekarang ni. Bila mana kita baca Quran, penghibur. Bila jumpa ayat-ayat syurga, kita nak syurga tu. Bila jumpa ayat azab, ya Allah kami berlindung pada azab ni. Bila kami baca, tanda kami yakin tak ada apa yang bakal berlaku, kami minta perlindungan pada Engkau. Dengan itu segala dosa kita diampun oleh Tuhan, kita rasa tenang. Bukankah orang yang beriman bila buat baik, walaupun satu je perkara baik, akan dapat seratan dua mata.
Yang pertama pahala, satu lagi hapus dosa. Hebatnya Quran ni, macam kita baca malam ni, saya baca tuan-tuan dengar pun macam pahala orang yang menyampai. Katalah kita dengar imam baca tadi, satu huruf je dia baca, amin, nun, Allahu Akbar. Ni imam paling rais dalam bulan Ramadan. Kalau ada kan. Kalau imam kita tadi baca begitu pun mesti ada sebab. Kerana dia tengok sebagian jemaah bawa anak kecil, ada menangis. Kebetulan pula yang jadi jemaah tadilah, alhamdulillah kita semua sihat. Semua baru lepas teruk. Datang dengan kayu 3 kan. Dia nak baca panjang tak boleh. Dia baca nun. Tanda dia imam yang faqih. Walaupun nampak pendek satu huruf aja. Tetapi syaratnya hadirin hadirat sekalian, kalau kita nak baca pendek, adalah berhenti sejenak juga untuk beri peluang kepada makmum untuk membaca Fatihah. Ada juga saranan di kalangan ahli fiqh menyatakan at least 3 ayat. Seperti surah Al-Kawthar. Itu dipanggil paling memadai lah. Sebab kalau baca satu huruf nun, 6 harakat. Tapi tak sempat juga kita habiskan surah Al-Fatihah. Jadi kalau lah imam pilih juga, hukumnya boleh. Tetapi kalau terus dia takbir, jadi makruh. Untuk mengelak makruh, yang pertama pilihlah seperti surah Kautsar ataupun surah Al-Ikhlas, banyak sikit 5 ayat. Kalau dia nak pilih nun je yang dia teringat ketika tu, selepas nun, berhenti sekejap. Nanti dia Allahu Akbar. Kita dengar tu, saya sebut serapang 2 mata. 1 pahala, 1 huruf, 10 kebajikan Tuhan janji. 1 dibalas 10, baru 1. Yang surah Fatihah ni berapa huruf dah? Dapat dah. Bagi imam dan juga bagi jamaah. Kemudian dalam pada itu, yang kedua, ampun 10 dosa kita dalam hidup. Tetapi balasan ini hanya akan terjalin bagi orang yang berilmu. Kerana orang itu akan diganjarkan berdasarkan ilmu dia dapat. Dia tak tahu, dia tak dapat apa. Macam contoh, dia ambil wuduk. Dia ambil wuduk, dia basuh satu badan. Bila basuh satu badan, anggota rukun wuduk ada 6. Bila dia mandi satu, dia niat wuduk, dia angkut sekali lah. Maksudnya, include sekali anggota wuduk, kira sah. Tapi kalau dia sekadar mandi tapi tak niat wuduk, dia tak jadi wuduk. Tak dapat pahala. Dalam kes ni contoh, rumah tepi sungai ataupun tepi waterfall, masuk bawah air tu, tak ambil step by step, tapi pastikan air kena satu badan, tak dianggap wuduk dengan niat wuduk lebih dahulu. Contoh pergi ke PD, hari cuti pergi bawa keluarga, anak-anak tengok ayah ni duduk tepi pantai, tiba-tiba jam masuk, lompat masuk, keluar, tak sempat 1 minit, rupanya wuduk style baru ni, untuk dimasukkan dalam TikTok. Keluar tu wuduk dah, sah dah, sah. Tapi kalau dia sekadar terjun, sekadar mandikan, tak dapat pahala, kerana dia tak didasarkan dengan ilmu pengetahuan. Demikianlah hasil maklumat yang kita bincang malam ni. Ketahuilah nanti solat isyak, solat subuh, ada imam-imam kita yang tugas, kita dengar dengan baik, pahala itu akan sampai kepada kita juga. Bayangkanlah banyak ayat, maka ampun dosa kita, pahala juga dapat diraih bersama. Ayat ke-7. Firman Allah Ta'ala, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya sesungguhnya kami, kata Allah, telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya. Yakni mereka dah tenggelam dengan perhiasan. Mereka dah jadi hamba dunia. Tetapi bagi orang beriman, mereka dapat dunia, kadang-kadangnya akhirat lagi-lagilah akan dapat tanpa kecuali. Maksud menghibur hati Nabi. Musyrikin Mekah mengaku mereka betul sanggup mendustakan Quran, hina Quran, kerana mereka kata, salahkah kami ni? Kami orang paling kaya. Kami paling orang berkedudukan. Kalau kami tak betul, kami tak akan dapat segala keunikan ni.
Saya tak tengok habis lagi satu video katanya tersebar hari ni. Dia kata dia dah pergi Mekah sampai 3 kali lah. Apa masalah dia tak pakai tudung? Nu yang pakai tudung, yang semayang apa semua ibadat masuk dia, Mekah pun tak sampai lagi. Ni cakap-cakap nak jadi adik-beradik Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf dan sebagainya, mereka kata salahkah kami ni? Kalau kami salah, kami tak dapat kedudukan. Muhammad yang kau betul bawa Quran ni, siapa ikut dia? Hamba abdi, orang susah. Dia ni pun kami tuntut. Kalau benar datangkan syurga, kami masuk syurga tu, kami masuk Islam lepas tu. Kalau betul lah Bani Israel, kami pernah dengar, mereka tuntut Nabi, mereka datangkan ma'idatan minas sama, hidangan, makanan pada langit. Maknanya menu special. Kalahkan western food. Bawa mari yang lebih lagi ni. Nak bagi nama apa ni? Bawa mari. Kami nak tengok ini hidangan pada Tuhan, kami nak masuk Islam. Itu kau tak boleh buat. Kami ni boleh order makanan pada Mesir. Boleh order makanan pada Yaman. Sampai kau mengaku lebih hebat pada kami, satu makanan pun tak boleh hidang. Inilah bentuk-bentuk tempelakan mereka pada Nabi. Akhirnya Nabi dihidangkan ayat 7. Ya, mereka diberi perhiasan dunia, kelebihan dunia, tapi mereka telah ditewaskan dengan dunia. Hadirin hadirat dalam ilmu tafsir, walaupun ayat itu ditujukan pada golongan kafir, golongan munafik, golongan masalah iman, adabnya pada saya, tuan-tuan perempuan, kita juga merasakan dituju pada kita. Al-Quran untuk didik kita. Takut kemudian hari kita pun jadi macam tu. Ataupun kita redha pada orang yang bergelombang dengan dunia. Kita pun rasa tak apa dia orang ni. Misalnya hari Jumaat, kita pun pergi sembahyang Jumaat di Masjid Nilai contoh, Masjid Kelana Petra contoh, ataupun mana-mana masjid. Tengah jalan kita nampak anak-anak muda tak sembahyang, tak rasa apa-apa, biarlah dia nak cari makan tu. Sebab kalau dia pergi sembahyang, nanti siapa nak beli makanan? Kan paling kurang dia dapat duit waktu ni. Tak kalau orang lain off, dia on, dapat duit pada dia. Dia pergi bela, dia pergi redha pada muka. Bukan maksud agama tak bagi cari rezeki. Cari rezeki nanti yang akan diberkati lepas tu. Tapi kita rasa redha pada benda tak betul, bermakna kita juga dah jadi hamba dunia. Sebarang benda yang tak betul hendaklah dijauhi, dibantah. Itu tanda mukmin yang sejati. Ayat yang ketujuh ini ada hubungan dengan ayat kedua surah Al-Mulk. Alhamdulillah tuan-tuan juga hafal surah tersebut. Firman Allah Ta'ala, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya dialah Allah yang telah mentakdirkan mati dan hidup. Setiap yang bernyawa ni akan mati. Sebelum itu ada hidup. Baik, kita hidup, nanti kita akan mati. Ada pun yang telah mati sebelum ini. Kita akan menyusul. Apa tujuan? Ada yang hidup, ada yang mati. Untuk ditengok kepada mereka ini. Yang manakah di antara mereka yang terbaik amalnya? Duduk atas dunia tapi tak lupa akhirat. Ini manusia terbaik. Tidak ada nas daripada Al-Quran menyebut Allah Ta'ala ciptakan manusia yang hidup lalu dimatikan untuk tengok siapakah paling banyak amalan. Tak nak. Nampak macam betul? Sebenarnya Tuhan nak tengok yang mana terbaik amalnya. Banyak tak mestinya baik. Yang penting kita mampu buat amalan terbaik. Contoh, sebab itu Islam luas. Ketika ni kita buat tuntunan agama. Tapi pada masa yang sama, misalnya ada kenalan kita, jiran kita tak dapat hadir, tapi dia kerja urusan fardu kifayah. Dia sedang buat jalan raya. Dia sedang ubati penyakit. Dia sedang buat urusan masyarakat dengan niat kerana Allah. Dia antara tokoh yang akan diraih dalam agama dunia akhirat. Bukan nanti hal besar, tuan-tuan keluar nampak paku tepi jalan. Misalnya yang kawasan ni non-Muslim banyak lalu India ke China, tapi kita tak mahu manusia kena benda ni, agama tetap sayang dan redha pada perbuatan kita. Bukan nanti tuju takut bahaya pada orang Islam.
bahaya pada mana-mana manusia pun kita bimbang, kita atasi, dapat pahala lumayan di sisi Allah. Oleh itu, didiklah anak saya, anak tuan-tuan, cucu kita ni, erti fardu kifayah dalam agama. Contoh, ada orang pernah jadi engineer, buat empangan. Dia bukan ustaz, dia bukan bersyarah dalam bidang agama ni. Dia buat empangan yang selesai dah. Tapi masa buat empangan dia ada niat, ini untuk kemudahan umat Islam dan manusia mudah dapat air. Dia dapat belanja pada kerajaan, dia guna dengan wajarnya. Dengan peruntukan tu, dia tak pecah amanah. Dia buat setimpal, tak ada jalan-jalan rasuah dan seumpamanya. Dia dapat pahala sampai dia mati dan selepas mati. Bayangkan air hasil tapungan yang dia bina dimakan oleh sejuta orang. Banyak mana pahala masuk dalam kubur. Itu amalan terbaik. Walaupun dia tak jadi pekuliah, walaupun mungkin dia tak manage urusan agama seperti kita, dia juga mendapat faedah di dunia dan di akhirat. Di dunia apa dia? Rezekinya diberkati. Dia telah buat amalan sikit, nampak macam simple, tapi pahala cukup banyak. Ini juga tuan-tuan pernah buat bulan Ramadan itu. Ada yang belanja iftar, bagi duit pada datang puasa, datang buah contoh. Jadi dia sponsor temikai tu. Tapi berapa ramai yang makan? 50 orang makan. Itulah dobok pahala baginya. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung sedikit lagi selepas adzan isya. Dah masuk isya tu. Lagi 3 minit. Baik, kita sambung sedikit lagi. Terdapat satu hadis yang menguatkan ayat yang ketujuh ni. Kita dengar biasa je apa ayat ni. Ayat tentang Allah Ta'ala jadikan dunia ni perhiasan. Untuk uji siapakah yang tenggelam dengan perhiasan. Dia dapat dunia, dia buat tak amalan yang terbaik. Biasa kita dengar. Tapi bagi Nabi, macam renjatan elektrik. Maksud saya lah, Nabi dapat satu semangat. Oh Tuhan raikan aku ni susah tak dapat dunia, tapi aku akan dapat akhirat. Kerana Nabi telah berjaya buat amalan terbaik. Misalnya waktu sekarang, jangan semua sekali kita tak faqih urusan agama. Tapi saya tengok muslimin dan muslimat dah faham. Contoh kuliah berlangsung, tiap malam dia sembahyang sunat tepi ni. Sembahyang sunat tanpa henti. Baik tak baik? Baik. Tapi tak panggil, dia tak dipanggil keutamaan dalam beramal. Dia sengaja tak mau dengar kuliah ilmu. Orang tengok dia buat amalan baik, tapi bukan terbaik. Terbaiknya ialah mencari ilmu untuk amalan. Duduk dengar je. Tapi sesaat dalam kuliah ilmu lebih baik daripada buat 1000 rakaat solat sunat. Ini contoh amalan yang terbaik. Dalam hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Untuk pengetahuan hadirin hadirat, Abu Sa'id Al-Khudri ini antara periwayat hadis di zaman Nabi lah. Abu Sa'id Al-Khudri ini bila Nabi mengajar, dia punya habit dia akan duduk depan betul-betul. Boleh je duduk macam kita ni, tapi style dia. Orang tanya, Abu Sa'id, kenapa dekat sangat dengan Nabi tu? Memanglah nak ambil ilmu. Tapi apa jawapan dia? Saya duduk hampir dengan Nabi ni. Dia kata, kalau saya mati ketika tu, orang pertama akan sambut saya Nabi. Nampak? Serantang dua mata. Duduk dekat lagi tumpu ilmu. Takkan duduk dekat main game kan? Takkan duduk dekat dia tengok WhatsApp. Duduk dekat tu memang nak ambil ilmu lah. Rupanya dia ada satu lagi niat. Amalan terbaik. Kalau aku mati, Nabi lah sambut, Nabi lah yang urus aku, Nabi lah yang akan sentuh aku terlebih dahulu. Inilah habit sahabat. Keunikan sahabat. Beliau menyatakan Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang paling aku bimbangkan menimpa kalian adalah sesuatu yang akan dikeluarkan Allah untuk kalian dalam bentuk keindahan dunia. Hadis ni hadis sahih. Nabi cukup bimbang. Dunia ni akan menimpa ruah, dikeluarkan untuk umat Muhammad, tak berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad. Contoh, zaman dulu-dulu mana ada elektrik, mana ada ilmu macam hari ni. Zaman Nabi sekalipun pastinya tak ada kelengkapan macam surau desa Jepang. InsyaAllah kita sambung seketika selepas laluan azan isya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La hawla wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La hawla wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. InsyaAllah kita sambung seketika lagi. Dalam hadis yang sahih ini, Nabi menyatakan, Nabi bimbang umat akan mengalami kenikmatan dunia yang tiada taranya. Bukan bermaksud dunia itu tak diperlukan oleh orang-orang yang beriman. Bahkan kita melihat para sahabat Nabi tidak juga sedikit di kalangan yang hartawan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman itu golongan hartawan sebenarnya. Tapi mereka bijaksana dalam aplikasi hal dunia. Mereka sangat mengutamakan hal akhirat. Jangan kita pandang Islam ni agama papa kedana, agama yang tak perlu maju tak. Tetapi hadis ini mengimbang balik kerana ramai lupa daratan akibat pegang dunia. Kan bila dah sibuk dengan dunia, tak ada masalah nak solat jemaah. Tak ada masalah nak duduk kuliah ilmu, dia akan jadi angkuh, macam-macam penyakit akan menimpa. Ada satu hadis, tapi hadis itu dhaif sebenarnya. Apa Nabi sebut? Hampir-hampir kefakiran menyebabkan kekufuran. Berbanding hadis ni lebih kuat, Nabi nak bagi mesej apa? Dunia tu lebih bahaya daripada bab fakir. Kalau susah tu tak apa, tapi bila senang ni sampai peringkat mengaku jadi Tuhan. Misalnya dalam TV, cuba tengok. Dalam TV, media, hiburan melampau, ada yang sponsor. Ada yang sponsor. Dia untung-untung, dia masuk TV, dia pergi depan tempat menyanyi tu. Depan tu dengan bercampur gaul lelaki perempuan, dengan tak tutup aurat, ada nyanyi berjamaah dengan syarak, dia boleh duduk senyum, seronok. Sebab dia sponsor. Walaupun dia sebut, saya juga sponsor orang susah, tapi boleh terbatal jariahnya kerana campur aduk. Inilah yang Nabi bimbangkan. Apa Nabi sebut lagi? Setelah mana para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan perhiasan dunia, wahai Rasulullah?
Di mana dah ramai yang tenggelam, lebih-lebih lagi lah orang yang tak beriman. Baginda menjawab, iaitu keberkatan dan kemakmuran bumi. Untuk umat Nabi Muhammad akan jadi umat terbaik bukan sekadar tentang beriman pada Islam, bahkan dalam bab teknologi kemajuan. Kita dikejutkan dengan masalah ekonomi sekarang. Dengan bekalan ayam, dengan harga barang yang naik, dengan tepung katanya dah tak hantar selepas ni, kita akan pakai yang Australia lebih luas. Sebelum tu kita ambil daripada sumber yang lain. Ada yang mengaitkan inilah fenomena akhir zaman. Boleh dikait, tapi benda ni tak pasti sebab hadis tu meliputi satu dunia. Tapi boleh juga kita buat sebagai waspada. Kalau Malaysia berlaku, negara lain berlaku, maknanya inilah yang disebut dalam lipatan hadis. Dalam pada itu, ada juga hadis menyebut sebelum Allah Ta'ala musnahkan alam ini, akan dijanjikan satu zaman kemakmuran yang dahsyat. Sekarang ni pun kita rasa senang. Nak ambil air bukan di telaga, tepi pancur tu pun dah ada. Dulu-dulu kena pergi sungai. Sekarang setiap rumah ada air, kecuali krisis air. Sekarang kita macam nak pergi kepada fasa kekurangan makanan, kemerosotan ekonomi. Tapi hadis ada sebut akan lahirnya Imam Mahdi, akan berlakunya keadilan dalam menunaikan perintah agama ni. Agama akan bangkit, memerintah, mengawal dunia. Zaman tu akan berlaku kemakmuran yang amat dahsyat. Mereka bertanya lagi pada Rasulullah, apakah kebaikan tersebut dapat mendatangkan keburukan? Mereka tanya pada Nabi, nak penjelasan. Kalaulah air mudah dapat, makanan pun orang tolong hidang, pakaian pun kita pakai dalam sehari. Hadis Nabi akan sampai satu zaman mereka menukar pakaian macam menukar ke lampu Kaabah. Ini tuan-tuan, saya berapa kali dah kita tukar pakaian daripada pagi tadi. Kecuali yang tak mandi lagi lah kan. Paling kurang lah 2 kali tukar. Nak tidur lagi ada setengah, ada pakaian untuk tidur. Pakailah apa kita nak. Tetapi inilah rezeki daripada Allah. Dengan rezeki ni kita naik motosikal, naik kereta datang, kemudahan untuk ibadat. Sahabat tanya, masalah ke ya Rasulullah, benda ni akan datang benda buruk ke? Apa jawab Nabi SAW? Sesungguhnya kebaikan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Benda tu baik, guna cara elok dapat baik. Nabi ulang sampai 3 kali. Kebaikan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kebaikan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Setakat ni saya sampaikan apa maksud Nabi. Nak beritahu dunia diperlukan. Bila mana bertempat, bersesuaian, kena pada cara, jangan buang dunia daripada agama. Umat Islam mesti pandai cari dunia. Jadi orang paling kaya, mewah, hebat diperlukan di kalangan umat. Tetapi awas, Nabi akan sebut selepas ni, tetapi ramai tersalah cara, akhirnya mereka menjadi hamba kepada dunia. InsyaAllah pada kuliah akan datang, saya akan kongsi satu kisah. Sahabat ni mereka dapat didikan Nabi, mereka jadi golongan pandai gunakan dunia. Ada seorang sahabat ni dia banyak duit. Biasa kita dengar tentang Sayyidina Osman. Namanya Abu Dahdah. Dia tolong Nabi satu perkara yang menyebabkan Nabi janji sesuatu kepadanya. Makasih di atas yang semua, mudah-mudahan adanya manfaat kuliah tafsir pada malam ini. Kesimpulan yang pertama ialah Rasulullah mengalami pelbagai cabaran. Demikianlah kita, kalau kita ada cabaran ni, tanda Allah Ta'ala sayang sebenarnya. Sebagai dengan apa Nabi sebut, idza habballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah Ta'ala kasih pada seorang hamba akan diberinya ujian, dan pulangannya pahala kesabaran. Yang kedua, Nabi sehingga terlintas nak korbankan diri, dimatikan oleh Allah, tapi Nabi tak izin. Kalau Nabi akan terus dipanjangkan umur, sebagaimana Nabi berjuang itu akan banyak faedah kepada umat manusia. Manusia akhirnya masuk Islam, Nabi jadi pemerintah. Akhirnya bila Nabi wafat, Islam ini tersebar di seluruh dunia. Kejayaan bagi Nabi bila mana Islam itu dapat disambung hasil pada penak lelah Nabi. Manakala yang ketiga, Allah Ta'ala khabarkan
Golongan tentang Nabi ni kerana mereka tertipu dengan dunia. Allah nyatakan dunia diperlukan tetapi dengan syarat-syaratnya. Akhirat adalah lebih diutamakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah.